Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 18 Jun 2021 bersama dengan saya Nosha Mama Amin. Istana Negara hari ini mengeluarkan petikan pandangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah bahawa Parlimen perlu bersidang secepat mungkin. Hantaran Istana Negara itu dimuat naik di media sosial beberapa jam selepas memadam poster yang hampir sama pagi ini. Terdahulu, Istana Negara memuat naik poster dengan petikan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin yang ditulis dengan format tulisan tebal. Bagaimanapun, setelah meraih ribuan reaksi, komen dan perkongsian oleh warga maya, hanya kurang sejam dimuat naik, hantaran itu didapati telah dipadam tidak lama kemudian. Bekas Perdana Menteri Najib Razak sempat mengulas hantaran poster itu dan menyifatkannya sebagai ibarat isyarat daripada istana sebelum memadamnya. Tafsiran mengenai titah agung pada Rabu lalu telah mencetuskan perdebatan hangat dan ramai pihak beranggapan bahawa titah agung itu perlu diterjemahkan segera. Sementara itu, PAS melihat titah Yang di-Pertuan Agong berhubung sidang Parlimen selaras dengan usaha yang dilakukan kerajaan buat masa ini. Perkara itu dinyatakan oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man hari ini. Dalam satu kenyataan, Tuan Ibrahim berkata, PAS menjunjung titah Tuanku agar kerajaan segera mengadakan sidang Parlimen serta isu-isu lain yang dibangkitkan Agong pada Rabu lalu. Menteri Alam Sekitar dan Air itu berkata, pendekatan Agong mendengar pandangan pemimpin parti politik dan agensi kerajaan menunjukkan baginda mengambil perhatian akan situasi COVID-19. Rabu lalu, Menteri dari PAS Taqiyuddin Hassan mengulas kenyataan istana dan berkata meskipun Agong menyebut Parlimen perlu bersidang secepat mungkin, namun baginda tidak menitahkan tarikh yang tepat. Ini mengundang kritikan dan perdebatan banyak pihak dengan ada yang menyifatkan Taqiyuddin sebagai derhaka dan berdolak dalih. Baik, sekiranya anda menyukai laporan Kini TV, anda boleh menyumbang pada pautan yang disertakan di bawah supaya kami boleh menghasilkan kandungan yang lebih berkualiti. Berita yang seterusnya. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim membidas cara Taqiyuddin ketika mengulas titah Yang di-Pertuan Agong untuk segera membuka Parlimen. Anwar berkata demikian dalam satu rakaman video yang dimuat naik di Facebooknya semalam. Sudah sampai ke tahap di mana kerajaan, khususnya Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin, harus mendengar nasihat dan titah Bahagian Yang Tuanku dan Raja-Raja Melayu. Dalam kaitan dengan Parlimen, Menteri Jabatan Perdana Menteri masih nak bersilat dan bertikam lidah, cara yang paling lemah dan hambar, iaitu Tuanku tidak menetapkan tarikh. Tambahnya, Kerajaan Perikatan Nasional harus menghentikan sikap angkuh yang berlaku sekarang dan wajar melakukan perubahan yang lebih inklusif selaras dengan titah Agong. Dalam pada itu, Anwar menyarankan agar Jawatankuasa KAS bebas darurat untuk segera menasihati Agong menamatkan darurat sekurang-kurangnya pada 1 Ogos. Dalam pada itu, polis akan menyiasat laporan yang dibuat terhadap Taqiyuddin berhubung kenyataannya yang didakwa derhaka terhadap Yang di-Pertuan Agong. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Memetik laporan bernama, tanpa menyatakan akta siasatan yang akan dijalankan, Hamzah berkata setiap laporan polis yang diterima akan disiasat dengan teliti tanpa mengira darjat. Semalam, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Syazni Munir Muhammad Isnin membuat laporan polis di IPD Dang Wangi bagi meminta polis menyiasat kenyataan Taqiyuddin yang didakwa memperlekeh pandangan Agong untuk membuka segera Parlimen. Ketika ditanya sama ada Taqiyuddin akan dipanggil polis untuk diambil keterangan, Hamzah berkata terpulang kepada polis untuk membuat keputusan itu. Terdahulu, Taqiyuddin berkata meskipun Agong menyebut Parlimen perlu bersidang secepat mungkin, namun baginda tidak menitahkan tarikh yang tepat. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood.
These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan vaksin COVID-19. Pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM dan STPM bakal menerima suntikan vaksin jenis Pfizer pada akhir Julai depan. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin. Bergantung kepada kes-kes penularan lah. So that's going to be the case. Saya kena bagi suntikan kepada mereka pada bulan Julai. Will it be done in the school? Will the schools be The plan is to use the schools. to use the school as the PPVs? Dia pergi sekolah, dia suntik di sana. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat bertindak PICK peringkat negeri Pahang bersama Menteri Besar Wan Rosdi Wan Ismail hari ini. Terdahulu beliau menyatakan suntikan vaksin kepada pelajar yang bakal menduduki peperiksaan merupakan permintaan daripada Menteri Kanan Pendidikan Razzie Jidin. Pemuda UMNO Perak membuat laporan polis berhubung poster yang dimaknai oleh pereka grafik Fahmi Reza yang disifatkan sengaja menimbulkan kebencian terhadap Menteri Besar Perak. Laporan ini polis itu dibuat oleh ketuanya Muhammad Arif Abdul Majid di IPD Kuala Kangsar petang semalam. Menurut Muhammad Arif, poster berkenaan menjadi tular hingga mengundang kecaman dan maki hamun pengguna media sosial yang lain. Katanya ungkapan yang tertera di poster itu juga tidak benar dan tidak disebut oleh Menteri Besar Perak Sa'arani Muhammad. Terdahulu Fahmi memuat naik grafik yang memaparkan gambar Sa'arani beserta petikan ungkapannya dalam sebuah sidang media berhubung sumbangan telefon pintar oleh Yayasan YTL kepada pelajar miskin. Muhammad Arif berkata berdasarkan video sidang itu, beliau berpendapat Sa'arani memberi analogi ikan sardin dan ayam untuk menggambarkan tidak manis menolak sumbangan telefon tersebut. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nusha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.